Nak bangunkan ummah macam mana? Soal amanah. Kerajaan Kelantan digesa agar tidak menindas rakyatnya sendiri. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, peranan kerajaan ialah untuk mempermudahkan, bukan menindas mereka. Beliau merujuk kepada kemelut yang dihadapi oleh penduduk di Kampung Jalan Atas Paloh, Kota Baru yang rumah mereka diroboh setelah diambil oleh Perbadanan Kemajuan Ikhtisas Negeri Kelantan PKINK. Penduduk dibayar dengan pampasan RM500 sebelum diroboh dan RM500 lagi selepas diroboh. Tapi setakat ini apa yang kita nampak tak ada. Yang apa yang diberikan ialah yang 1000 tu. 500 sebelum roboh, 500 selepas roboh. Penduduk dijanjikan akan dipindahkan ke rumah PPR dan kemudian mendapat sebuah apartmen kos sederhana. Janji tersebut dilafazkan dalam tahun 2013 oleh Menteri Besar ketika itu, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Turut sama melafazkan janji itu Exco Kerajaan Tempatan dan juga Adun Bunut Payung pada ketika itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang sekarang adalah Ahli Parlimen Kota Baru. Ketika janji itu dibuat, Datuk Ahmad Yaakob adalah timbalan Menteri Besar. Namun kata Khalid, penduduk di Kampung Jalan Atas Paloh dihina dan dihalau dari kampung yang diduduki selama 80 tahun dengan diberi pampasan hanya RM1,000. Nak bangunkan ummah macam mana? Daripada ada rumah, jadi tiada rumah, bidas Khalid. Khalid menegaskan apa yang dilakukan oleh PAS bercanggah dengan ajaran Islam mahupun pembangunan ummah. Beliau berkata demikian dalam program Jom Channel FB Live bicara YB Khalid Samad siri 155 bertajuk PAS terpesong, janji TGNA dikhianati pada Rabu 29 Jun. Malah menurut beliau, PAS telah menjatuhkan nama Islam, memalukan Islam dan tidak layak menggunakan nama Islam pada parti itu. Ya, saya nak syorkan parti PAS tukarlah ya. Kamu menjatuhkan imej Islam, kamu menjatuhkan nama Islam, kamu memalukan Islam. Minta maaf ya. Walaupun kamu ada serban lah, jubah lah, apalah, tapi apa yang kamu buat ni tak ada kena mengena dengan Islam. Minta maaf ya. Pada 23 Jun lalu, Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa mengecam tindakan PKINK bahawa janji itu tinggal janji sahaja. 9 tahun kemudian, penduduk yang dijanjikan itu dihalau seperti kucing kurap dan rumah mereka dirobohkan. Bukankah janji seorang menteri besar dari parti yang sama dengan kerajaan sekarang adalah sebuah harapan sah atau legitimate expectation? Soalnya dalam hantaran di Facebook. Maknanya harapan itu sah. Apa lagi janji itu dirakamkan oleh media awam dan media terbitan agensi kerajaan Kelantan sendiri. Ia sebuah ikatan yang tidak patut dirungkaikan kecuali maruah diri telah hilang. Ujarnya, kata Husam, ia mengungkapkan harapan yang sah daripada penduduk yang terlibat. Apalagi sagu hati yang diberikan tidak sama sekali menepati natural justice yang dituntut oleh agama. Sebuah janji yang diterima sebagai benar oleh penerima janji akan menganggap mereka telah diperdaya bila janji itu dimungkiri. Adakah kerajaan Islam mahu digolongkan sebagai pihak yang memperdaya rakyat mereka sendiri? Bidasnya, Husam mengingatkan pemimpin kerajaan Kelantan kini erti dan implikasi sebuah janji di sisi Allah dan agama Islam. Ia juga cerminan integriti dan kebolehpercayaan atas diri para pemimpin kerajaan Kelantan sekarang. Tegasnya, DAP tidak berkuasa di Kelantan, namun parti itu sebahagian daripada kerajaan di Selangor di mana ramai rakyat Kelantan sedang mencari rezeki. Tidak ada penindasan terhadap rakyat Kelantan di Selangor. Justru tidak hairan apabila timbul persoalan, nak bangunkan ummah macam mana apabila orang Melayu Islam ditindas oleh pemimpin Melayu Islam itu sendiri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.